Dan mungkin kalau sudah pun bersedia, saya terus saja bersama dengan Nazri Kahar yang berada di Dewan Masyarakat Sempurna. Haji Nazri, kalau difahamkan Datuk Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal sudah pun tiba sekitar jam 9 pagi tadi. Adakah kesemua calon yang disebut-sebut untuk bertanding di kawasan N65 itu sudah habis menyerahkan borang pengundian, dan pukul berapa kita dapat agak-agak ianya akan diumumkan secara rasmi, Haji? Ya, Zulfitri dan juga Dr. Hamidin di studio. Sebelum saya mengulas ketibaan Presiden Warisan dan juga calon-calon untuk N64, 65 dan 66, Zul, sekarang ni hujan lebat di Dewan Masyarakat Sempurna. Kami berserai langsung dalam hujan lebat, tapi saya sempat berteduh di sisi Dewan ini. Dan apa maksud kepada proses penamaan calon bagi kawasan Sempurna pada pagi ini? Pastinya interpretasinya rahmat akan diberikan kepada mana-mana calon untuk bertanding pada 26 September akan datang, Zul. Apapun laporan terkini, betul jam 9 pagi tadi, Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan juga calon-calon bagi N64, 66 juga sudah pun memasuki Dewan Masyarakat Sempurna. Kalau kelihatan tadi, kalau dengan video yang saya kongsikan tadi, Datuk Seri Shafie Apdal diiringi pencadang dan juga penyokongnya, dan juga bagi calon N64 Datuk Jaujan Sambakong dari Parti Warisan juga bersama dengan pencadang dan juga penyokong. Begitu juga untuk calon N66 Bugaya, calon warisan iaitu Manis Muka Muhammad Darah dari Warisan yang akan mempertahankan DUN 66 Bugaya ini. Dan di luar Dewan tadi, kalau sempat saya lihat tadi, diiringi juga ratusan penyokong-penyokong Parti Warisan bersama Presiden mereka sebelum berpisah di pintu masuk perkarangan Dewan Masyarakat Bugaya. Dan kita masih menunggu proses penamaan sedang berlangsung sekarang untuk ketiga-tiga DUN di Parlimen Sempurna ini, dan dijangkakan returning officer ataupun pegawai pengurus pilihan raya akan mengumumkan selepas jam 10, kerana proses penamaan calon untuk ketiga-tiga DUN ini bermula jam 9 pagi tadi hinggalah jam 10 pagi, dan selepas itu barulah jika ada sebarang bantahan dan sebagainya akan diproses, dan selepas itulah pengumuman yang akan diumumkan oleh returning officer ataupun pengurus pilihan raya bagi N64, N65 dan juga N66 di Parlimen Sempurna ini. Tetapi apapun mood penyokong warisan agak orang kata pun bergembira. Mereka yakin mengiringi Datuk Seri Shafie Apdal. Sejak awal pagi tadi berkumpul di rumah Datuk Seri Shafie Apdal, tidak jauh dari Dewan Masyarakat Sempurna. Saya sempat kata pun lalu tadi menuju ke Dewan ini. Begitu banyak kenderaan dan juga penyokong-penyokong parti, termasuk juga dari penyokong Parti Warisan Plus berkumpul untuk memberikan sokongan moral kepada Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal. Tetapi apapun, bagi calon Barisan Nasional, sama ada dari Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, UMNO ataupun Bersatu, dan juga parti-parti lain seperti PCS ataupun parti tempatan Sabah ini, saya tidak pasti. Tetapi dari gambar yang saya sempat rakamkan tadi dan dikongsikan di Esrawani, mereka sudah datang awal sebelum ketibaan rombongan Datuk Seri Shafie Apdal yang merupakan calon ataupun calon-calon yang terakhir memasuki Dewan Masyarakat Sempurna ini. Kita tunggu sajalah berapa penjuru, berapa ramai calon yang menawarkan untuk N64, 65 dan juga 66. Tetapi pastinya persoalan yang berlega di fikiran kita, Datuk Seri Shafie Apdal bukan sahaja perlu mempertahankan DUN Senalang ini, tetapi beliau sebagai jeneral yang membawa bendera perang untuk pilihan raya negeri ke-16 Sabah ini akan berpusing ke seluruh 73 DUN di negeri Sabah, kerana beliau perlu memastikan ke semua jentera parti dan juga rakan-rakan sekutu Warisan Plus dan juga ke semua calon-calon bersedia untuk melalui kempen yang bermula pada hari ini. Jadi masa tidak banyak untuk Datuk Seri Shafie Apdal untuk melakukan kempen di DUN Senalang ini. Pada saya, beliau yakin untuk mengekalkan kursi ini dan juga N64 dan juga N66.
melihat kepada majoriti yang diperolehi pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Tetapi apapun, kemeriahan pilihan raya negeri kali ini berbeza sama sekali. Ada blok Perikatan Nasional, ada blok Barisan Nasional, ada blok parti-parti tempatan Sabah dan pastinya ramai calon-calon bebas yang akan muncul dalam pilihan raya kali ini. Itu saja untuk sekarang ini, Zul. Kelihatan hujan masih lebat dan petugas pilihan raya termasuk pasukan keselamatan dan pasukan media berlindung di kemah-kemah yang disediakan dan juga di foyer Dewan Masyarakat Sabah ini. Kalau Rozi boleh tunjukkan sikit, ada jentera bomber di situ, ada jentera Kementerian Kesihatan dan juga pasukan keselamatan. Bagi pihak Sabah Electricity Board juga bersedia dengan generator mereka jika sebarang kekurangan tenaga elektrik dan sebagainya. Dan nampaknya hujan sikit sebanyak mengganggu pada saya. Apapun, ia masih merancangkan proses penamaan calon untuk 3 daun di Parlimen sempurna ini yang majoritinya terdiri daripada etnik Bugis, Suluk dan juga etnik tempatan Bumiputera Islam di kawasan pantai timur Sabah ini. Dan juga pastinya ini merupakan kawasan kubu kuat Panglima Perang Warisan iaitu Datuk Seri Haji Muhammad Shafie Apdal. Zul. Haji, mungkin agak kontradik visual yang kita dapat kerana pukul 9 tadi cuaca begitu cerah sekali tapi kini hujan lebat di Dewan Masyarakat di Semporna itu. Haji, kalau kita nak kongsikan sedikit, Haji bertemu di kedai kopi dan sebagainya, isu ekonomi, apa keresahan rakyat di Semporna pada ketika ini, khususnya di DUN yang diwakili oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Shafie Apdal itu? Ya, pasti saya rasa sinonim selari dengan dapatan seats yang diumumkan pada minggu lalu, iaitu seats Sabah, yang menjadikan walaupun survei di lapangan, majoriti masyarakat Sabah merasakan isu ekonomi merupakan isu utama dan juga isu berkaitan dengan parti ataupun pendatang tanpa izin di negeri Sabah ini yang merupakan isu evergreen. Setiap kali pilihan raya inilah yang dibawakan, sama ada parti pemerintah ataupun parti pembangkang. Tetapi apapun, yang menariknya, isu ekonomi memang menjadi isu utama dan menjadi perbualan masyarakat tempatan di Semporna dan juga Tawau ini. Bagi Semporna ini, kita termasuk kawasan Lahad Datu dan juga Kinabatangan dan Kalabakan yang berhampiran, termasuk kawasan yang berhampiran Parlimen Semporna ini, kelapa sawit merupakan sumber komoditi utama mereka selain daripada hasil mahsul perikanan iaitu laut. Tetapi dengan keadaan COVID-19 dan harga komoditi yang tidak memberangsangkan, pada saya itu sikit sebanyak akan menjadi ataupun pertimbangan penduduk bagaimana mereka memilih calon pada 26 September. Kerana bagi penduduk di Semporna dan juga Tawau dan sekitar Lahad Datu, mereka bergantung harap pada agro komoditi ini. Sama ada mereka bekerja di ladang, mereka bekerja di kilang kelapa sawit, ataupun mereka bekerja sebagai kerani pentadbiran di kawasan Felda dan sebagainya. Jadi ini penting untuk kita lihat bagaimana pemimpin memberikan justifikasi ataupun janji mereka kepada penduduk tempatan. Tetapi bagi penduduk Semporna, peluang pekerjaan pastinya amat sedikit. Majoriti anak muda berhijrah. Kalau kita ke warung dan juga kedai-kedai kopi sekitar Tawau dan juga Semporna ini, kebanyakannya mereka yang sudah berusia 45 tahun ke atas. Mereka lah yang menjadi penghuni tetap Semporna ini, Zul. Bagi anak muda, mereka terpaksa berhijrah sama ada ke Kota Kinabalu yang paling dekat untuk mendapatkan pekerjaan, sama ada mereka berhijrah ke Sarawak ataupun ke Semenanjung Malaysia. Ini perkara biasa di Sabah. Hendak ataupun tidak, isu pekerjaan bagi anak muda menjadi satu isu besar. Kalau itu dapat dijelmakan ataupun diberikan perancangan yang rapi, bagaimana pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah yang baru akan datang ini memberikan keyakinan kepada anak muda, sama ada yang lepasan SPM, lepasan graduan dari UMS, UiTM dan juga Politeknik, mereka perlukan pekerjaan. Amat sedikit sekali. Kalau hanya kilang sawit ada, tetapi kilang pemprosesan industri hiliran tidak ada di Sabah ini. Kebanyakan berada di Semenanjung, di Pasir Gudang, di Port Klang ataupun di Pulau Pinang. Mengapa tidak diadakan industri hiliran
yang mampu menawarkan pekerjaan yang lebih besar ataupun lebih ramai. Selain daripada industri pelancongan yang agak terkesan untuk ke pulau-pulau Mabul di pesisir pantai Sempurna ini. Jadi itu tradisinya bagi anak muda. Mereka tiada pilihan sama ada bekerja dalam industri perkhidmatan seperti perhotelan, industri pelancongan dan sedikit sebanyak kerja sebagai kaki tangan awam. Berapa ramailah ataupun perkhidmatan awam Sabah dapat menawarkan kerja kepada anak Sabah. Begitu juga agensi persekutuan. Berapa ramaikah yang boleh ditawarkan dengan keadaan ekonomi sekarang, pastinya jawatan terpaksa dibekukan dan akhirnya menutup peluang anak muda untuk mendapatkan pekerjaan kali ini. Jadi itulah intipati kempen yang saya akan lihat dan juga mendengar sendiri pada calon yang bertanding apakah aspirasi mereka, apakah perancangan mereka untuk meyakinkan perkara ini kepada pengundi di Sabah yang akan mengundi pada 26 September nanti. Itu Zul. Okey Haji, terima kasih perincian tu. Haji jangan main hujan. Walaupun hujan lebat di sana, jaga diri, jaga kesihatan di Sempurna itu. Haji Nazri akan bersama kita kalau ada perkembangan terkini yang akan dibawakan dari Dewan Masyarakat di Sempurna. Terima kasih Haji Nazri.